الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Mereka itulah orang dari masuk Masjid Al-Haram, Makkah Al-Mukarramah, serta menyebabkan binatang-binatang korban yang tertahan dari sampai ke tempat sembelihannya. Dan kalaulah tidak kerana kemungkinan kamu akan melakukan pembunuhan iman, lelaki dan perempuan yang ada di antara orang-orang kafir itu, padahal kamu tidak mengetahui mereka beriman. Yang akibatnya kamu akan menanggung kesusahan dan duka cita disebabkan pembunuhan mereka. Tentulah diizinkan kamu menyerang kaum musyrik yang mengancam kamu itu. Tetapi tidak diizinkan kerana Allah hendak memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kalaulah mereka penduduk Mekah yang beriman dan yang musyrik itu berpisah di antara satu puak dengan yang lain, tentulah kami menyeksa orang-orang yang kafir dari mereka dengan azab seksa di dunia yang tidak terperi sakitnya. Ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu. Ketika orang-orang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran Islam. Perasaan sombong angkuh secara jahiliah yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu. Lalu Allah perdamaian serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah taqwa. Dan mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah taqwa itu serta menjadi ahlinya. Dan ingatlah, Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Itu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya, dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, pengkhianatan musuh sehingga kamu balik dari situ. Berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya.
Maka ia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Allah yang menyatakan kebenaran itu. Ialah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, agama Islam. Supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Fat. Surah yang ke-48 pada juzuk yang ke-26. Bermula ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini lanjutan kepada peristiwa Hudaibiyah. Bagaimana perjanjian Hudaibiyah atau peristiwa Hudaibiyah atau suluh Hudaibiyah merupakan satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang beriman. Kepada nabinya, orang beriman, semuanya. Kerana ia adalah permulaan kemenangan dan anugerah kemenangan yang amat bermakna. Allah menceritakan bagaimana keangkuhan, kesombongan orang-orang musyrikin Mekah tidak membawa apa-apa pun kebaikan kepada mereka, bahkan mempercepatkan kebinasaan mereka. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan apakah hikmah perjanjian Hudaibiyah. Allah sebut apa sebab. Kalau ayat sebelum ini kita baca atau kita telah jelaskan, di antara nikmat Allah, Allah tahan daripada berlakunya perang. Sehingga termaktub perjanjian Hudaibiyah. Orang musyrik Mekah gerung untuk berperang. Manakala kamu orang beriman pula, Allah turunkan ketenangan supaya jangan bersikap gopoh gapah untuk berperang. Bahkan menerima perjanjian. Sebagai satu mukaddimah kemenangan. Allah sebut pada ayat kita bacakan pada malam ini. Apa sebenarnya hikmah di sebalik perjanjian Hudaibiyah? Kenapa Allah tidak izinkan orang beriman menyerang Mekah? Walhal orang-orang Islam cukup bersedia menyerang Mekah. Dan orang Mekah juga pun nak berperang dengan orang Islam. Sepatutnya dengan dua semangat pasti berlaku perbalahan dan peperangan. Contoh kalau seorang tengah marah, seorang lagi pun tengah marah, mesti berlaku punya. Tapi satu nikmat Allah tidak berlaku. Kerana Allah jadikan ketenangan pada orang beriman. Dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang itu untuk memeterai satu perjanjian yang merupakan kemenangan umat Islam dan pengajaran kepada kita semua. Dan Allah menyebut hikmah terbesar sebenarnya sebab di Mekah itu ada orang beriman yang menyembunyikan imannya. Yang tidak menyatakan keimanannya secara terang benderang. Kalau berlaku perang, nescaya orang beriman di dalamnya terbunuh. Pasti kamu, wahai Rasulullah, dan orang beriman akan rasa menyesal dan bersalah. Kerana bunuh orang Islam sendiri. Kalau sekiranya kat Mekah tu memang tak ada orang beriman langsung, pasti Allah izinkan perang. Sebab di dalam Mekah tadi, ada orang beriman yang menyembunyikan iman dan tidak berhijrah. Dan ini diriwayatkan dalam satu hadis bila Abi Jum'ah Junaid bin Sabah menceritakan, aku memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang dan aku berperang bersama Rasulullah pada waktu petang dalam keadaan Islam. Kami adalah 3 lelaki dan 7 perempuan. Pada kamilah turunnya ayat walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat. Kata Junaid bin Sabah, kami ini dulu perangi Islam. Tetapi kami bersama dengan Islam. Menyembunyikan iman kami. Dan jumlah kami 3 lelaki, 7 perempuan. Yang duduk di Mekah, yang tidak mengisytiharkan beriman. Orang kafir menyangka kami bukan Islam. Kami Islam. Maka hikmah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, tak berlaku perang, supaya terselamatlah orang Islam yang berada di Mekah daripada terbunuh. Maka Allah sebut sebagai satu rahmat Allah. Kalau sekiranya tidak ada orang beriman di Mekah, maka Allah pasti izinkan perang. Supaya yang mati itu semua kafir, bukannya orang Islam. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah dalam satu kelompok. Bila mana ada orang beriman, walau seorang pun, maka Allah merahmati lagi. Ataupun Allah pandang lagi masyarakat itu. Disebabkan adanya orang beriman,
yang membesarkan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang kebenaran mimpi Rasulullah. Walaupun beberapa orang ragu dengan mimpi Nabi SAW. Dan beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang mimpi. Supaya semua orang beriman mengetahui. Mimpi Rasulullah juga wahyu sebagaimana wahyu yang disampaikan kepada baginda oleh Jibril. Mimpi Rasulullah tak macam mimpi kita. Mimpi kita ada betul, ada salah. Mimpi Nabi semuanya betul. Dia tak ada mainan jiwa, main perasaan, tak ada. Tidak ada gangguan syaitan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi dan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Cuma mimpi ini dia tidak ditakbir sebagaimana dilihat secara 100%. Kerana mimpi dapat ditakbir oleh ahlinya. Jadi kalau kita mimpi yang satu mimpi, kita tak mampu untuk takbir 100% macam kita tengok tu. Kerana ada sebahagian keadaan memberi maksud simbolik. Sebagaimana mimpi Nabi Yusuf melihat 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus. Dan 7 tangkai yang kering bersamanya 7 tangkai yang subur. Ia simbolik. Tidak ada yang mengetahuinya. Kerana lembu yang kurus itu makan lembu gemuk. Ia menakutkan lembu makan lembu. Kalau orang makan lembu tak takut. Ni lembu makan lembu. Yang pelik lagi lembu kurus makan lembu gemuk. Tapi mimpi itu ada makna tersendiri. Untuk menunjukkan 7 tahun kebuluran. Menghilangkan 7 tahun kesuburan. Dan ini ilmu ekonomi yang penting. Kalau tuan-tuan 7 tahun mewah. Kalau kita tidak berhati-hati dan menjaga pendapatan kita. Kalau datang 7 tahun yang sengsara, dia akan habiskan semua. Walau kalau ikut logik 7 dengan 7, stabil. 7 tahun kita senang, 7 tahun kita susah, maknanya stabil. 7, dia tak jadi macam tu. Kalau tuan-tuan 7 tahun stabil, datang 7 tahun tak stabil, cukup ditelang semua. Sehingga kita seperti tak pernah ada duit. Itu contoh yang kita belajar dalam COVID. Yang kerja 20 tahun. COVID setahun je, habis income 20 tahun. Habis simpanan. Untuk menunjukkan pengurusan ekonomi kita yang lemah. Dan kita dah sebut dalam tafsir surah Yusuf, mengajar pengurusan ekonomi yang sebenar. Waktu kita senang, kita tak boleh belanja banyak. Kena belanja sikit. Kerana bila mana kita susah, dia boleh telang semua. Yang kita ada banyak tu. Aset kita, yang banyak kita simpan. Ingat, boleh tahan bila susah tak? Susuk nilai berlaku. Payah nak jual berlaku. Semua berlaku. Akhirnya mungkin kita dapat murah je. Kita beli 1 juta, mungkin jual 100,000 je. Bayangkan dia punya hilang banyak mana. Supaya kita berhati-hati dalam bab itu. Islam dia ajar. Jadi dalam mimpi Rasulullah, itu benar. Cuma takwilannya tidak mungkin dipahami oleh semua orang. Mungkin orang awam melihat Rasulullah bermimpi masuk Mekah dalam keadaan tunduk, aman, cukur kepala, sebahagian menggunting rambut. Lalu dengan mudah sebahagian tafsir, oh ini masuk Mekah tahun ni. Walau ia memberi maksud bukan tahun ni. Nanti kita akan jelaskan. Dan ayat itu menyebut bukan tahun tu. Kan ada perkataan khas yang menunjukkan ia berlaku sekiranya dalam keadaan aman saja. Jadi ini maksud umum pada ayat kita bacakan. Allah berfirman, humul ladzina kafaru, merekalah orang-orang yang kafir. Wasaddukum, yang menghalang kamu wahai orang beriman. Anil masjidil haram, daripada memasuki masjidil haram. Wal hadiya ma'kufan, dan menyekat korban yang kamu bawa. Menjadi kebiasaan siapa pergi Mekah, wa imma umrah, wa imma haji, sunat dia membawa binatang sembelihan bersamanya. Wa imma binatang itu disebut hadiyu. Hadiyu ni ialah persembahan. Ataupun disebut korban. Yang dam tu lain. Ini memang sunat kalau kita ke Mekah, buat umrah ke, buat haji ke, kita bawa sesuatu binatang untuk kita sembelih. Dibahagikan kepada orang Mekah. Ini dipanggil hadiyu, hadiah. Maka kata Allah Ta'ala, mereka orang kafir yang menghalang kamu daripada masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram bagi melaksanakan ibadah umrah. Kerana ibadah umrah itu kelangsungannya ialah di Masjidil Haram. Dan di tanah haram. Bila disebut perkataan haji, sembelihan biasanya dilakukan di Mina. Cuma sekarang je baru dipindah di tempat yang jauh daripada Mu'aisyim.
Mina tempat sembelihan. Ma'kufan, dihalang semua ini. Ay yablugha mahilla, untuk sampai ke tempatnya. Yang tidak pernah orang kafir menghalang mana-mana orang kalau nak pergi haji atau umrah. Belum pernah sejarah berlaku. Musyrikin Mekah melakukan pengkhianatan yang pertama dalam sejarah haji dan umrah. Kerana Allah Ta'ala semenjak difardukan haji dan umrah pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS, sehinggalah penyelewengan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, tidak pernah seorang pernah dihalang untuk masuk melaksanakan ibadat. Tak pernah. Yang pertama mereka lakukan kepada umat Islam. Maksudnya kekufuran mereka ni dikemuncak. Sehingga menghalang orang menunaikan ibadat di Masjidil Haram, mereka tidak ada hak menghalangnya. Tuan-tuan, orang kafir ataupun orang jahat ni dia ada sempadan dia. Orang kata jangan jahat sangat. Jahat dia pun ada disiplin dia. Gangster-gangster jahat-jahat dia pun ada disiplin. Jangan langgar kawasan kawan dia. Dia ada disiplin. Tapi orang kafir ini sudah melampaui kekufuran mereka. Ya, selama ini kekufuran mereka tak pernah halang orang datang untuk buat umrah ataupun haji. Tak boleh halang. Dan tak dilarang sama sekali halang. Tapi buat julung-julung kali mereka menghalang orang Islam masuk. Maka Allah menyebut tentang sikap jahat mereka. Mereka lah yang kafir sebenarnya. Yang menghalang masuk ke Masjidil Haram. Dan untuk menyampaikan korban, sembelihan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Mereka yang menghalangnya. Kemudian kata Allah, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Kalau tidak, kerana di Mekah itu ada lelaki-lelaki yang beriman yang menyembunyikan iman. Dan perempuan-perempuan yang beriman yang menyembunyikan imannya. Lam ta'lamuhum, kamu tak kenal mereka wahai Muhammad. Kerana kelompok ini sembunyikan iman, tak kenal. An tata'uhum, pasti kamu akan membinasakan mereka. Tata'uhum maknanya menghancurkan mereka. Fatusibakum minhum ma'arrah, maka kamu pasti menyesal lepas itu. Bighairi ilm, sebab kamu buat sesuatu tanpa ilmu. Ayat ini menjadi dalil tentang kemuliaan, kehormatan orang beriman. Tuan-tuan, siapa pun yang beriman, dia punya kehormatan yang mulia. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh diperangi, dibunuh, tak boleh. Dia orang Islam. Walau dia mungkin berbeza pandangan dan pendapat, orang Islam perlu dimuliakan kehormatan. Tidak boleh dibunuhnya. Selagi mana dia menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita, solat dengan solat kita, maka dia orang beriman. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabi'ahana fadzalika muslim. Siapa yang solat macam kita solat, yang menghadap kiblat macam kita menghadap kiblat, yang makan sembelihan macam kita makan sembelihan, itu adalah orang Islam. Maka tak boleh kita bunuh dia. Tak boleh kita zalim dia. Dia berlainan pendapat, berlainan pandangan, even berlainan parti hari ini, tidak boleh menghalalkan kita membunuhnya. Tidak boleh menghalalkan kita menyakitinya. Kita debat, okey debat. Kita tahu dia salah, kita debat lah. Awak ni salah. Awak tak betul. Itu tak ada masalah. Tetapi membunuhnya tak boleh. Memukulnya tak boleh. Menganiayanya tak boleh. Memfitnah tak boleh. Maka ini yang perlu kita patuhi. Bayangkan, di Mekah, bila ada beberapa orang Islam yang menyembunyikan iman, Allah tidak izinkan Rasulullah serang Mekah. Tak boleh. Takut kena orang beriman. Nanti kamu guna panah, kena orang beriman. Sampai tengah-tengah perang berkecamuk, orang kafir mungkin menjadikan orang beriman sebagai perisai. Akhirnya terbunuh orang beriman. Kan itu kamu elakkan. Betul buat perjanjian sehingga terpisah orang beriman dengan orang kafir. Ketika itu boleh serang mereka. Bagaimana ada kelompok orang beriman di kalangan kelompok orang kafir, yang mungkin orang kafir menjadikan sebagai perisai pertahanan mereka. Lagi itu kamu kena tunggu. Melainkan ada satu keadaan. Ketika mana tidak boleh mencapai kemenangan. Melainkan dengan cara bila musuh Islam menggunakan orang Islam sebagai perisai. Sebab bila digunakan orang Islam sebagai perisai, lambat laun orang Islam juga ni pun akan dibunuh oleh musuh. Maka kalau sekiranya musuh tahu kelemahan kita, dengan menjadikan orang Islam sebagai perisai, supaya kita tak peroleh kemenangan, maka ketika itu boleh dibunuh semuanya. Sama musuh.
untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ini bila musuh jadikan sebagai orang Islam sebagai perisai dan tak ada jalan lain. Dan kita pun tahu yang dijadikan perisai ini kelak dibunuh juga oleh musuh. Dia pasti dibunuh. Lambat laun dia akan bunuh. Dan kita tak mungkin sampai untuk mengalahkan musuh melainkan menembusi perisai ini. Ini satu pengecualian, satu keadaan. Tapi selagi mana orang Islam boleh cari jalan lain, perjanjian ke atau sebagainya. Ini yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah tidak menyerang. Dan Allah menyebut hikmah, ada orang beriman yang tidak diketahui keimanannya oleh kamu. Yang tidak dizahirkan keimanannya. Yang mereka ini masih lemah. Tak berani. Tapi mereka tak nak tinggalkan Mekah. Tidak mau berhijrah. Di antaranya ialah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Dia tidak berhijrah. Tetapi dia beriman. Anak pada Abu Talib. Dan bila Rasulullah SAW ingin mengahwininya, maka turun ayat mengharamkan Rasul berkahwin dengan wanita yang tidak berhijrah. Biasanya Rasul pindah Ummu Hani. Jallahu ta'ala anha, Ummu Hani memberi alasan dia anak ramai. Sekiranya dia berkhidmat pada anak, dia akan mengabaikan tanggungjawab pada isteri. Kalau sekiranya dia menjaga hak suaminya, dia mengabaikan hak anaknya, maka memang dia pun tak nak. Yang sebenarnya kerana Rasulullah dilarang berkahwin dengan wanita yang tidak berhijrah. Kerana Ummu Hani tidak berhijrah. Dia beriman dan duduk situ. Duduk kat Mekah. Kerana itu Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Antara sebabnya. Kerana Ummu Hani tidak berhijrah. Ini antara orang yang beriman. Yang tidak berhijrah yang menyembunyikan iman dia. Di kalangan wanita dan juga di kalangan lelaki yang kita sebut tentang hadis Junaid tadi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Untuk Allah melindungi dan merahmati orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kerana itu Allah menghalang peperangan daripada berlaku. Kemudian kata Allah Ta'ala. Lau tazayyalu. Kalau mereka dapat dipisahkan. Kalau orang beriman ni tak ada kat Mekah hari itu. Tak ada pun yang berada di sana. La'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Nescaya kami akan izinkan berlaku peperangan sehingga orang kafir ini kalah dengan kalahnya. Dengan sekalah-kalahnya. Tapi kerana ada orang beriman. Dan tak boleh nak diasingkan. Mereka duduk kelompok dan kadang kamu tak tahu. Kamu tak ada maklumat. Kami je tahu. Tak ada maklumat siapa, rumah mana yang beriman, orang mana beriman. Kerana kamu tak ada maklumat, maka tak boleh buat apa-apa. Kerana Rasulullah diajar. Bukan orang beriman juga diajar bertindak berdasarkan maklumat. Bukan sembarangan. Bukan kerana semangat. Mesti ada maklumat. Dengan maklumat tadi boleh dibuat apa yang perlu dilakukan. Kemudian kata Allah. Ij'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Ketika mana orang-orang kafir itu punya semangat untuk berperang. Hamiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah. Masa lagi, tak apa, kita lawan orang Islam. Kita bunuh orang Islam. Dah alang-alang datang kat Mekah, kita serang habis-habisan. Semangat hamiyah. Tapi semangat dia semangat jahiliyah. Kesombongan dia menolak kebenaran Islam. Kesombongannya untuk mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Kesombongan dia ketika mana menulis perjanjian tidak mahu tulis Muhammad Rasulullah. Tidak mahu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismikallahumma. Bismillah Allahumma. Tak nak Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kata kami tak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa. Cukup Bismikallahumma. Cukup macam tu. Tak boleh lebih pada itu. Maka ini semua semangat jahiliah mereka. Mereka tolak Islam, kata Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah jadikan kamu tidak terikut-ikut dengan provokasi mereka. Orang kafir semangat ni, semangat. Tapi semangat jahiliah. Tuan-tuan semangat. Orang Islam pun semangat juga. Tapi Allah melarang semangat orang Islam dengan semangat jahiliah macam orang kafir semangat. Orang ajak bertumbuk, jomlah bertumbuk. Dia macam respon spontan. Jangan. Allah turunkan pada orang beriman itu ketenangan. Allah turunkan kepada orang beriman itu dengan ketabahan. Maksudnya tak dimakan oleh provokasi murahan. Kata kita kan, kalau orang provok kita, kita pun naik syekh juga. Orang provok. Ajak bertumbuk. Tumbuk. Tapi kalau kita bijak cerdik, kita tak akan dimakan provokasi. Terutama kalangan orang yang semangat bodoh. Semangat silap sikit nak ajak bertumbuk. Silap sikit nak ajak bertumbuk. Semangat bodoh. Bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang itu hebat, Allah berikan dia sentiasa tenang menghadapi provokasi.
Apatah lagi dalam keadaan kelompok ramai. Lagilah, kita ramai, dia pun ramai. Kita pun ada senjata, dia pun ada senjata. Bila dia tunjuk garang dia, macam kena rasuk, semangat jihad, kita pun macam nak kena rasuk jugalah. Maka Allah Ta'ala larang orang beriman bersikap demikian. Kita tidak boleh menari mengikut rentak musuh. Kerana kita ada iman. Kerana kita ada takwa, kita kira dosa pahala. Kita kira akhirat. Kita bukan ikut suka, dah marah, kita pukul. Dah marah, kita gaduh. Bukan begitu orang Islam. Kita ada percaturan kita. Kemarahan kita tidak akan melewati ataupun tidak akan melepasi batas syarak. Ini Allah ajar orang beriman. Tuan-tuan nak marah macam mana pun, biar tetap ada disiplin dalam kemarahan. Jangan bila marah ikut dang kita. Saya kalau marah, saya peduli apa? Neraka lah. Ni jenis semangat jahiliah. Tak apalah masuk neraka pun. Apa saya peduli? Ni suami kata tak baik neraka tau. Ni angkat suara berdosa besar, nanti neraka. Biar neraka pun. Dia punya semangat jahiliah. Atau mesti pula abang semayang bang, kan nanti masuk neraka. Biar masuk neraka pun. Aku masuk bukan kamu. Oh, dia bagi semangat jahiliah dia. Tentang benda-benda seumpama ini, waktu kita diprovokasi, maka kita masih ada hukum. Orang beriman, ke mana dia diprovokasi oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka rahmat Allah turunkan ketenangan pada mereka. Mereka bertindak dengan matang. Lalu mereka memilih perjanjian sebagaimana Rasul pilih. Bersabar, Allah semangat ni. Semangat nak pergi umrah, lama tak pergi umrah. Semangat nak balik semula tengok tanah air, tempat lahir. Nak tengok balik harta-harta mereka yang ada. Macam-macam lah dia punya tujuan, banyak. Semua itu menjadi bawa'ith atau faktor-faktor untuk balik ke Mekah dengan segera. Tapi Allah tahan semangat orang beriman. Dengan ketenangan. Bukan dengan semangat jahiliah. Dan ayat ini, tuan-tuan kata ulama, menjadi suatu pengajaran yang besar. Supaya kita jangan membina semangat secara bodoh. Jangan ajar anak-anak kita semangat kosong. Ajar kepada mereka semangat berasaskan pada iman. Jangan ajar semangat kosong. Kita boleh, tengok tengah-tengah jalan tak boleh berlaga. Ni semangat kosong je. Kita nak ajar semangat orang ada ilmu. Semangat orang ada iman, orang ada takwa. Macam mana pun kita bersemangat dalam sesuatu hal, semangat kita untuk cari redha Allah. Semangat macam ni yang akan dapat kemenangan. Maka kata Allah Ta'ala, فَأَنْزَلَ sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimat taqwa. Allah melazimkan kalimah takwa dalam hati orang beriman. Wa kanu haqqa biha, dan memang mereka layak dengan kalimah itu. Wa ahlaha, memang mereka ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, maka Allah Ta'ala dengan sesuatu amat mengetahui. Kata para ulama, bila orang-orang musyrik Mekah, mereka terus menyeru dengan nama-nama Lata dan Uzza. Dan mereka berkata, Al-Lata wal Uzza la yadkhulunaha alaina. Demi Tuhan Lata dan Uzza, tak mungkin orang Islam boleh mengalahkan kami. Boleh menawan kami. Ini cara provokasi mereka. Allah ajar orang beriman kekal dengan kalimah sabar. Kekal dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kekal dengan kalimah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan orang beriman kekal dengan kalimah tauhidnya, kekal dengan kalimah mentaati Nabi, mentaati Allah dan Rasulnya, dan kekal untuk tidak menceroboh tanah haram. Sebab ni tanah haram. Kalau gaduh macam mana tanah haram? Macam contoh kita lah. Contoh gaduh kat kedai makan orang. Contoh nak gaduh-gaduh lah, tapi ni kedai makan orang. Kita fikir lebih, ni kedai makan orang. Kita nak gaduh, ni rumah mak kita buat bergaduh mak kita. Nak gaduh pergi padang. Maksudnya orang tu dia masih boleh berfikir. Orang beriman dia ajak ini tanah haram. Memanglah orang musyrik Mekah ajak gaduh, tapi ini tanah haram. Dan ini pada bulan haram. Dan ini pula kita nak buat umrah, bukan nak ajak gaduh. Maka orang beriman bertahan dengan benda tu. Macam kita diajar. Tuan-tuan kalau kita puasa, orang gaduh dengan kita. Kita kata saya puasa, ini sa'i. Sebab kita tidak mahu bergaduh ketika mana kita sedang buat ibadat. Tak kira puasa-puasa nak ajak bertumbuk boleh. Maka dia tak memulihkan puasa. Kan Rasulullah ajar kita. Bila kita berada dalam situasi-situasi tertentu, maka hormati situasi itu. Tuan-tuan kita berada di rumah Allah. Takkan tuan-tuan nak gaduh rumah Allah? Geram ustaz gaduh. Gaduh kat luar. Gaduh tepi longkang, kat tong sampah yang sesuai tempat gaduh. Gaduh kat masjid, apa orang nak semayang? Tempat orang mengaji Quran. Sementara nak gaduh kat haram.
Ustaz ni, saya memang musuh ni dekat Pasir Gudang. Ustaz jumpa kat Mekah terus tumbuk. Jangan macam tu. Kamu gaduh kat dekat Pasir Gudang. Ini Mekah tanah haram. Dah lah pergi pun niat umrah nak haji, takkan nak gaduh. Otak tu bijak sikit. Kena tahu situasi kita sekarang. Gaduh. Tengah pakai kopiah orang ajar gaduh. Jangan gaduh tengah pakai kopiah tu. Balik tukar topi dulu. Baru gaduh. Maksudnya tahu kedudukan kita. Ini orang beriman diajar oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang beriman tenang sebab ini tanah haram. Tak payah gaduh. Dan tujuan kita pun umrah. Bukan nak gaduh. Kita tadi berbaiat pun sebab kita dengar dibunuh Osman. Dan dia tak bunuh Osman. Okey, dibebaskan. Maka kita terima perjanjian damai. Lihat, ini semua ketenangan yang Allah beri pada orang beriman. Tetapi bukan senang nak tenang ketika mana musuh berprovokasi. Kita nak tenang. Kadang-kadang tak payah lain. Kita dalam rumah tangga seorang buat provokasi pun dah tak tenang. Cepat kita diprovok. Cepat. Maka kita minta ketenangan dari Allah. Supaya dalam situasi apa pun, kita melazimi kalimah taqwa. Yang Allah sebut sifat orang beriman, wa alzamahum kalimat taqwa. Allah lazimkan kalimah taqwa pada orang beriman. Maksudnya tuan-tuan, kita sentiasa fikir takutkan Allah. Apa pun kita nak buat. Kita nak tipu orang. Habis tak dia dah tipu saya nak tipu balik dia. Takutlah Allah. Biarlah dia buat sebab dia jahil. Kita tak nak buat. Saat dia fitnah kita nak fitnah dia. Takkan nak ikut sama macam dia. Apa beza kita dengan dia? Di situ kita lihat kalimah taqwa kita di mana. Mana kalimah taqwa? Kalimah taqwa ini menjadikan orang beriman tidak bertindak berdasarkan hamiyah, semangat. Apatah lagi hamiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah. Kata semangat jahiliyah disebut oleh Nabi SAW. Kata Rasul ada dua perangai jahiliyah. Hum bihima kufrun. Yang kekal berlaku pada umat aku. Perangai ini lekat. Ada. Dan perbuatan itu boleh menyebabkan kafir. Yang pertama kata Nabi SAW. At-ta'nu fin nasab. Menghina keturunan orang lain. Itu perangai jahiliyah. Kita kan kalau semangat gaduh, kita pun hina keturunan dia. Ni memang keturunan tak elok. Habis kita kutuk keturunan dia. Padahal kita gaduh dengan dia je. Habis keturunan, kalau marah ke Bugis, habis Bugis kita marah. Kalau marah ke Jawa, habis Jawa kita marah. Kalau marah satu negeri kita marah. Walau kita gaduh orang tu je. Ini perangai jahiliyah. Dan ini semangat jahiliyah. Dan ini boleh buat kufur. Yang disebut oleh Nabi SAW. Sintani. Dua sifat atau khaslatan, dua sifat. Yang hum bihima kufrun. Dengan sebab kedua sifat ini seorang tu boleh jadi kafir. Dalam syarah Riyadhus Salihin, Nuzhatul Muttaqin, disebut yang dimaksudkan bila dia menghalalkan perbuatan. Dia kata halal maki kaum orang. Habis kaum kita maki. Itu perangai jahiliyah. Yang kedua kata Rasulullah, an-niyahatu 'alal mayyit. Niyah artinya orang-orang yang menjerit ketika mana berlaku kematian. Kata bila berlaku kematian, dia macam tak boleh terima takdir Allah. Jeri, melolong, meraung, dipanggil niyahah. Dia tak macam tak bersetuju dengan takdir Allah akan kematian. Ini perangai jahiliyah dan perangai kufur. Ya orang kafir memang buat benda tu lah. Kalau mati orang yang disayangi, dia pun jerit lah. Orang beriman dia ajar sabar, jangan jerit-jerit. Jangan buat niyahah. Niyahah ni ialah perbuatan jahiliyah, menjerit-jerit dengan seruan yang menyalahi takdir, memukul diri sendiri, mengoyakkan pakaian dan juga perbuatan-perbuatan merosakkan badan. Ini panggil niyahah, amalan yang boleh buat pada kekufuran. Kemudian kata Allah Ta'ala, sesudah menyebut kemuliaan Allah berikan pada orang beriman. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah telah membenarkan kepada rasulnya mimpi yang telah dilihatnya dengan sebenar. La tadkhulunnal masjidil haram. Kamu semua akan masuk Masjidil Haram. Yang melaksanakan umrah. InsyaAllah dengan izin Allah. Aminin dalam keadaan aman dan tak takut. Muhalliqin dalam keadaan cukur kepala. Yakni bertahlul. Ru'usakum, kepala-kepala kamu. Wa muqassirin, atau memendekkan rambut, gunting. Ini menunjukkan bila kita tahlul, boleh pilih cukur, boleh pilih gunting. Dua ni boleh dan dua tidak tercela. Artinya kalau orang tu gunting pun kita tak boleh nak marah lah. Ikut suka dia lah. Tapi Allah mulakan dengan perkataan muqassirin, dengan menunjuk, Allah mulakan dengan perkataan muhalliqin, cukur dulu kerana kemuliaan orang cukur. Siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi haji, kalau cukur dia dapat 3 darjat orang yang gunting rambut.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, rahimallahu al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qal rahimallahu muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qal wal muqassirin fi thalatha fi salisa aw rabi'ah. Moga Allah merahmati orang yang cukur kepalanya. Rasulullah bagaimana orang yang gunting rambut? Moga Allah Ta'ala merahmati orang yang mencukur kepalanya. Ya Rasulullah bagaimana orang gunting rambut? Moga Allah merahmati orang yang mencukur kepalanya. Ya Rasulullah macam mana orang gunting rambut? Moga Allah merahmati orang yang mencukur kepalanya dan orang yang mengguntingkan rambut. Ada 3 hingga 4 kali Rasulullah doa kepada orang cukur kepala. Berbanding gunting tu dapat 1 je doa. Kalau kita kira orang bisnes, kalau meniaga, mana nak ke mana kita nak? RM40 ke RM10? Saya nak RM10 Ustaz. Qanaah. Redha dengan sedikit. Artinya kalau dipilih RM10 ikut suka dia lah. Tapi yang Rasulullah menyebut, yang paling afdal bila kita pergi bagi lelaki, kita pergi umrah atau haji ialah cukur. Cukur rambut kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bermimpi, dia melihat bagaimana orang beriman semua cukur kepala. Sebahagian yang mengguntingkan. Maka ini menunjukkan tentang kemuliaannya. Kemudian kata Allah, la takhafunahum, kamu tidak takut kepada ancaman musyrik Mekah lagi. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan dia mengetahui apa yang kamu tak tahu. Faja'ala min duni dzalik, dan Allah jadikan sebab itu, yani sebab perjanjian Hudaibiyah, fathang qariba, kemenangan yang dekat. Walladzi, kerana dia Allah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk sebenar, agama yang sebenar, yang akan menang mengatasi agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah yang akan memberi pertolongan. Cukuplah Allah Ta'ala yang mengetahui keadaannya. Dalam ayat ini, bila Nabi SAW diriwayatkan, Rasulullah bermimpi bahawa Rasulullah masuk ke Mekah bersama dengan para sahabat. Dan Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Cerita. Tapi bila mana Rasulullah disekat daripada masuk Mekah yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah, sebahagian mereka tak puas hati. Lalu mereka kata, aina ru'yaka ya Rasulullah? Mana mimpi yang Tuhan cakap tu? Kata mimpi masuk Mekah, tak boleh masuk. Bukan kita ditahan dengan perjanjian ini. Dan setengah orang munafik pula menjadikan ia sebagai satu bahan untuk menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma halaqna wala qasarna wala ra'ayna al-bait. Tak ada pun kita cukur rambut. Tak ada pun kita gunting rambut. Tak ada pun kita tawaf Kaabah. Mananya kata boleh masuk. Sebab bila Rasulullah cerita, waktu baginda berada di Mekah, Jibril mendatangi Rasulullah dalam mimpi dan beritahu kamu akan masuk Mekah dalam keadaan cukur, dalam keadaan gunting, dalam keadaan aman. Tiba-tiba Rasulullah bila beritahu pada sahabat, aku bermimpi, aku masuk Mekah, jom kita siap. Tapi Rasulullah tak kata tahun ni, tapi siap, mungkin tahun ni. Tapi Nabi tak menyebut tentang bila. Tapi Rasulullah hanya menyebut bahawa baginda bermimpi. Jom kita pergi. Kerana mimpi, dia tak boleh tunjuk pada masa, tempoh. Bila kita bermimpi, biasa tuan-tuan mimpi. Dia tak akan beritahu bila. Kalau kata esok pun belum tentu, bukan maksud esok yang berikut. Dia pada satu tempoh yang hanya Allah tahu bila berlaku. Tapi memang mimpi tu macam tu. Bila berlaku rahsia. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang bermimpi benar. Katakan dia mimpi jadi tu, jadi ni. Tapi dia tahu tak bila? Tak, tapi mimpi tu ada. Akhirnya bila berlaku, barulah kita diingat balik mimpi kita. Oh, memang selama ni saya ada mimpi benda ni. Tetapi dalam mimpi dia tak akan beritahu bila. Sebab mimpi itu alamat. Kalau dia beritahu bila, artinya dia dah beritahu suatu benda yang sudah tidak menjadi alamat. Jelas. Kerana itu, even Nabi Allah Yusuf, dia bermimpi melihat lembu yang kita sebut tadi, pun tak diberitahu bila. Cuma kata Nabi Yusuf, beringat. Sekarang, tengah subuh, simpan elok-elok. Sebab nanti mungkin akan berlaku kemarau selama 7 tahun. Tapi start tahun bila, itu bukan pengetahuan Nabi Allah Yusuf AS. Tapi start sekarang, buat terus. Maka, bila Rasulullah bermimpi, Nabi start sekarang. Tapi bila, tak tahu. Tapi start dulu. Waktunya tidak diketahui. Maka Rasulullah bergerak. Bila bergerak, tiba-tiba orang munafik berkata, dia ada satu kelompok orang yang cuma tanya, satu kelompok orang yang lemah iman, satu kelompok orang munafik. Orang munafik persendakan Rasulullah. Kata masuk Mekah, cukur, gunting, tawaf. Tak ada pun.
Kadang-kadang lemah iman pula. Kenapa kita tak boleh masuk? Orang lemah iman. Dan sebahagian orang yang bertanya, seperti Umar Al-Khattab. Disebut dalam kitab sirah. Umar Al-Khattab datang menemui Nabi SAW. Selepas termeterai perjanjian Hudaybiyah. Lalu kata Umar, alasta nabiyallahi haqqa? Wahai Rasulullah, bukankah kamu Nabi? Nabi kata, ya aku Nabi. Kemudian kata Umar Al-Khattab, falima nu'tid daniyah fi dinina idan. Habis kenapa kita tunduk dengan perjanjian? Kenapa kita perlu berjanji? Masuk je lah. Kenapa perlu kita tunduk dengan perjanjian Hudaybiyah? Lalu kata Nabi SAW, inni Rasulullah. Kerana aku Rasulullah. Kita tak masuk terus Mekah sebab aku Rasulullah. Mana aku buat ikut Allah suruh. Aku Rasulullah. Walastu a'si wa huwa nasiri. Aku tak akan derhaka pada perintah Allah. Dan kerana Allah akan tolong aku. Rasulullah jawab mudah pada Umar kata, wahai Umar, aku ni Rasulullah. Aku tak buat ikut dan je. Aku tak buat ikut suka. Macam kamu fikir. Dan Allah membantu aku. Allah bersama dengan aku. Maka Umar Al-Khattab pun diam. Kemudian Umar Al-Khattab berkata, awalasta kunta tuhaddithuna anna sana'til bait wa natufu bihi? Bukankah Rasulullah beritahu kita akan masuk Masjidil Haram, kita tawaf? Maka Nabi dan Nabi tak jawab yang tu. Nabi diam. Sebab Rasulullah tahu ini orang tengah kecewa. Orang tengah kecewa tak semua soalan dia kena jawab. Apatah lagi bila berhadapan dengan Rasulullah. Maka Rasulullah diam dalam tu. Lalu Umar kata dijumpa Abu Bakar pula. Bila dijumpa Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, alaysa hazan nabiyullahi haqqan? Bukankah Nabi Muhammad tu Nabi? Nabi sungguh-sungguh. Kata Abu Bakar, bala, betul lah, Nabi. Qultu, aku kata, yang ni Umar kata, alasna al-haq, bukankah kita orang betul? Orang benar? Wa aduwuna alal batil, musuh kita tu orang yang salah. Lalu kata Abu Bakar, betul lah, bala, betul. Qultu, dan Umar Al-Khattab berkata, falima nu'tid daniyata fi dinina? Habis kenapa kita nak tunduk hina depan musuh kita? Kita lawan. Tunduk hina buat apa? Dengan perjanjian tadi. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, ayyuhar rajul, budak. Sini, dengar sini. Ayyuhar rajul, dengar sini. Innahu Rasulullah, dia tu Rasulullah. Yang kamu tak setuju, macam tak setuju lah. Dia tu Rasulullah. Walaysa ya'si rabbah. Dia tak akan derhaka pada Tuhannya. Wa huwa nasiruhu. Allah akan sentiasa membantunya. Famstamsik bi'irzihi. Maka ikut cara Rasulullah. Orang, budak ataupun ayyuhar rajul. Dengar sini. Dia tu Rasulullah. Dia tak akan derhaka pada Allah. Kamu ikut je cara yang Rasulullah buat. Ikut cara dia. Fa wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, innahu la'alal haq. Dia memang berada dalam kebenaran. Qultu, Umar tak puas hati lagi nak tanya. Sebab Umar ni nak tanya. Alaysa kana yuhaddithuna annahu sayatil baita wa yatufu bi? Bukankah dia beritahu kita akan buat umrah dan tawaf Kaabah? Lalu kata Abu Bakar, betul. Tapi dia beritahu ke tahun ni? Ada Rasulullah beritahu tahun ni kita pergi. Rasulullah hanya ajak kita keluar pergi. Tapi Nabi tak kata tahun ni. Nabi tak kata mimpi itu tunjuk tahun ni kita pergi. Kata Abu Bakar Siddiq. Qultu la. Kata Umar kata, iyalah Nabi tak beritahu bila. Tapi Nabi beritahu masuk. Lalu kata Abu Bakar, fa innaka ta'ti wa tatufu bi. Kamu pasti akan masuk Mekah juga. Dan tawaf satu hari nanti. Ni Abu Bakar iman dia lain sikit. Dia tengok jauh macam Rasulullah tengok jauh. Umar kata persoalannya kerana dia nak tanya kenapa. Tunjuk tak salah nak tanya kenapa. Dan ada yang tanya dia ikut niat masing-masing lah waktu tanya. Yang tanya kerana lemah iman, maka ikut iman dia. Yang tanya kerana nak menganjing, kerana nak perli, maka ikut keadaan dia tanya. Kerana setiap soalan tadi menandakan aras iman kita. Jadi di sini tak salah nak tanya. Atau kalau kita tanya, kenapa Allah mengharamkan babi? Baik, soalan waktu kita tanya niat apa tanya? Niat nak bersenda? Niat tanya kerana lemah iman, kenapa haram babi? Patut halal. Apakah nak cakap macam tu? Ataupun niat nak tanya hikmah? Kerana setiap orang bertanya, dia ada tujuan. Tuan-tuan, kalau orang tanya hak kita, hak pribadi kita. Dia tanya pun ada sebab. Dia tanya. Mungkin niat dia baik waktu dia tanya. Mungkin dia lepas tu dia nak jadi tukang bawa cerita ni untuk viral kan? Mungkin. Mungkin dia cuma nak tahu dengan tujuan nak baiki kita. Mungkin. Kerana orang tanya kita, dia ada pelbagai niat. Jadi orang bijak, dia tahu soalan mana dia nak jawab. Ni tanya ni, nak perkenal aku ni, tak jawab. Oh ni tanya betul-betul nak tahu. Okey, beritahu. Ni tanya bukan nak tahu.
tapi dia nak provokasi lagi. Tak payah jawab. Jadi kebijaksanaan seorang. Rasulullah SAW ditanya oleh semua kelompok. Munafik, tanya cara munafik. Orang yang lemah iman, tanya cara lemah iman. Yang kuat iman pun nak tahu hikmah dia kenapa. Tapi di sini, di sebalik cerita ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, dia tak pernah sedikit pun ada pertanyaan tentang apa pun yang Rasulullah laku. Bagi dia, apa yang Rasulullah buat, itu betul. Tak perlu tanya pun. Kan Rasulullah itu Rasulullah. Di sini para ulama menyebut tentang boleh tak kita tanya hikmah. Hikmah sembahyang subuh 2, sembahyang zuhur 4, asar 4. Hikmah kenapa subuh baca kuat, kenapa maghrib baca kuat, tapi zuhur baca slow, asar baca slow. Boleh tak kita tanya hikmah? Seorang kata tak perlu. Kan itu di luar pengetahuan kita. Setengah ulama kata boleh untuk menambahkan iman. Boleh. Tapi bila kita sebut hikmah tu, tak semestinya betul. Itu setakat yang kita tahu. Kenapa subuh baca kuat? Sebab banyak orang mengantuk subuh. Tapi tengok maghrib mengantuk juga. Zuhur mengantuk. Asar mengantuk. Artinya, waktu kita sebut sebab tadi, mungkin dia berlaku juga pada waktu lain. Kenapa waktu ni kena baca panjang? Waktu ni baca pendek? Kita boleh cuba menggunakan segala logik yang kita faham. Tapi itu mungkin bukan jawapannya. Hanya Allah tahu jawapannya. Kita kata haram makan babi sebab babi makan benda kotor, bla bla bla. Itu mungkin salah satu hikmah. Tapi bukan itu jawapannya. Mungkin bukan itu jawapan. Akhirnya orang pun bela babi bagi makan benda yang berzak belakang. Orang bela babi dengan kandang yang bersih. Lebih bersih daripada kandang ayam kita. Takkan lepas tu kita nak kata ayam kita pula haram daripada babi. Sebab ayam dalam kandang yang kotor. Babi kandang bersih ada aircon. Siap ada kapet. Ya, mereka buat kandang babi bersih. Cara penyembelihan bersih. Babi tu putih bersih. Babi. Putih bersih. Bukan warna pink lagi. Warna putih terus. Bagi makan bawang putih. Bagi makan cendawan. Semua berkhasiat. Habis lepas tu hukum berubah. Dek taklil kita. Ataupun alasan kita. Hukum tu hukum Allah. Dia tak berubah. Cerita macam mana itu cerita. Jawapan tu jawapan daripada kita. Untuk kita tenangkan diri kita sendiri. Kenapa haram makan babi? Kenapa tak boleh makan benda ni sekian-sekian? Lalu kita beri alasan. Alasan itu mungkin bukan satu jawapan mutlak. Jawapan sebenar hanya Allah mengetahui. Kenapa Allah jadikan sembahyang 5 waktu? Hanya Allah mengetahui. Kenapa 5 waktu? Maka ini semua hikmah. Walaupun kita kata, saya rasa kalau buat 6 waktu pun, saya pun sekarang dah pencin, tak ada kerja Ustaz. Boleh tak nak buat 6 waktu, 7 waktu? Sebab rasa dah macam free dah. Jadi macam sikit pula sembahyang 5 waktu tu nampak. Ada hikmah ni, bukan masalah awak pencin ke tak pencin. Sibuk ke tak sibuk, solat tetap 5 waktu. Dengan apa yang telah Allah Ta'ala ajar kepada kita dan Rasul. Baik, ini hikmah yang sebagainya kita tak perlu tanya pun. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan tentang mimpi Nabi SAW. Baik, dalam mimpi ini kita dah sebut. Allah dah beri jawapan. Allah kata apa? Aminina. Kamu akan masuk Mekah dalam keadaan aman. Tuan-tuan, kalau tak berlaku perjanjian Hudaibiyah, orang Islam mungkin masuk Mekah tapi tidak aman kerana menunggu musuh-musuh mungkin mengambil kesempatan. Tapi dah ada perjanjian, maka boleh masuk dengan aman, ada perjanjian. Bila ada perjanjian, musuh tak berani lah nak cuba, ini perjanjian. Berarti dalam ayat Quran itu sendiri telah menyebut waktunya bila? Bila aman. Bila aman? Sesudah perjanjian. Maka kerana itu tidak berlaku umrah pada tahun ke-6. Kita tahu umrah Rasulullah, Nabi buat umrah 4 kali. Itu umrah tahun ke-6. Dia halang. Umrah tahun ke-7. Rasulullah buat. Kemudian umrah tahun ke-8. Dalam peperangan Taif. Dia dah cerita. Dan umrah bersama haji. Umrah ke-4. Ketiga-tiga umrah ini semuanya bulan Zulkaidah. Tidak satu pun umrah pada bulan Ramadan. Hanya satu saja umrah pada bulan Zulhijjah bersama dengan haji. Bersama dengan haji. Namun setengah ulama kata Nabi SAW melakukan haji qiran. Digabungkan haji dan umrah. Haji qiran. Sebab Rasulullah tidak buat umrah sebelum tu, tidak buat umrah selepas itu, tapi Nabi gabungkan umrah dengan haji sekali. Maka jadi qiran. Ini yang ditarjihkan oleh sebahagian besar ulama, khususnya Malikiyah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i melihat kepada haji yang paling mulia itu ialah haji ifrad. Kalau kita lihat perbandingan mazhab, semua haji ini mulia sebenarnya. Setengah ulama kata tamattu' paling mulia. Setengah kata ifrad. Setengah kata qiran. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW tekankan pada kita bukan ifradnya, bukan qirannya, bukan tamattu'nya, tapi mabrurnya.
Tak payah kisahlah kita buat haji jenis apa pun. Tak payah kata, ya, aku lagi afdal, aku buat sekian. Tak perlu. Yang paling afdal ialah haji mabrur. Fokus kita semua ialah haji mabrur. Bukan fokus kita pada ifradnya, pada kiranya, pada tamattu'nya. Fokus kita ialah bagaimana nak dapat haji mabrur dan bagaimana natijah orang yang melakukan haji mabrur. Jadi ayat ini telah menceritakan Rasulullah akan buat umrah dengan aman. Bila aman? Siapa perjanjian? Itulah jawapan yang Allah dah sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengakhiri ayat yang kita baca pada malam ini. Bukan akhir surah ini, tapi ayat yang akhir penafsiran kita pada malam ini. Allah mengatakan, dia ialah Rasul yang diutus oleh Allah. Apa pun yang Rasulullah bertindak, dia adalah Rasulullah. Tetap faham benda ni. Apa pun yang Rasulullah bertindak, walaupun orang tak suka, walaupun kita tak setuju, ini pesuruh Allah buat. Dan pesuruh Allah ini sentiasa bawa petunjuk. Kalau mana-mana hukum Allah yang Rasul buat, kita tak setuju. Rasulullah berpoligami, kita tak setuju poligami. Marah pula poligami. Kenapa poligami? Kita marah. Rasulullah berpoligami. Dan Nabi SAW tunjuk tentang petunjuk poligami. Yang menghina, yang mencerca, ini semua jawab depan Rasulullah. Di hari kiamat kelak. Yang pandang sini orang poligami, ini tak cukup bini tu poligami. Ini yang pandang sini, yang main mata, yang main mulut, semuanya akan jawab. Sebab ini petunjuk Allah. Dan ini yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ini jawapan kepada penyakit-penyakit masyarakat. Itu kita yang ada iman ni jangan ikut orang tak ada iman. Tapi kalau kita ada iman pun pelekeh orang poligami, pandang sini, pandang marah-marah pula, kita sama penyakit dengan dia orang. Tuan-tuan tak setuju tak apa, tapi jangan pandang orang yang melakukannya dengan pandangan seperti mencerca, menghina, memandang rendah dan sebagainya, kerana orang yang berpoligami itu namanya Nabi-Nabi dan Rasul. Dan atas sekali Rasulullah SAW. Dia tak nak, tak ada masalah. Tapi bila kita pandang rendah orang poligami, kita menghinanya, kita cuba memburuk-burukkannya, maka kita berhadapan dengan ketua orang yang berpoligami, Rasulullah SAW. Ini Rasulullah sebagai petunjuk. Sebab itu apa yang Rasulullah buat dan Rasulullah tunjuk hukumnya, maka ini Rasulullah. Dia bawa petunjuk. Dia bawa hidayah. Dia datang daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah ini untuk mengalahkan semua agama lain. Semua syariat yang Nabi bawa menjawab dan mengalahkan semua agama-agama lain. Sebab itu kita orang Islam, kerja kita menjunjung perintah Allah. Tentang kerja kita, masalah saya kata tak setuju, jangan menzahirkan seperti kalimah orang munafik. Tuan-tuan tak setuju dah, tak setuju dengan beradab. Kerana orang paling mulia melakukannya. Maka kita tak setuju secara beradab. Tak setuju secara berilmu. Jangan secara emosi kita. Maka ini hukum Allah. Kalau dalam bab poligami lah, orang paling marah saya, poligami lah. Bukan sebab saya poligami. Sebab poligami itu hukum Allah. Di kalangan orang yang saya katakan, kadang-kadang orang ni bagus agama tapi poligami dia mula melekehkan orang. Dia pelekeh ni isteri tu, isteri ni pelekeh semua ni. Yang ni pelekeh, yang lelaki pula dia pelekeh. Ingat benda ni dia tak akan habis kat sini. Apa yang kita pelekehkan, kita pandang rendah benda ni, kerana ia satu bentuk syariat, maka kita ada hisab hari akhirat kelak. Jangan duk ingat hisab sebab kita tak semayang je. Kita memandang rendah syariat itu juga akan dihisab oleh Allah. Setiap perbuatan kita, perkataan kita, atau kita main mata je, pokoknya mata pun. Apa orang akan ditanya? Main mata. Dia mempelekehkan. Jadi ingat Rasulullah, apa yang Nabi buat itu, ini syariat dia Allah. Tak ada satu pun. Saya kata tuan-tuan tak setuju berjanggut. Diam sudah. Beradab. Jangan pandang lekeh pula orang berjanggut. Ini Rasulullah berjanggut. Kita tak setuju dalam hal-hal yang saya katakan benda-benda tak bertepatan dengan hawa nafsu kita. Berdiam. Diam, jangan cakap apa-apa. Diam, semoga Allah tunjukkan kita hikmahnya suatu hari nanti. Sehingga Allah Ta'ala tunjukkan kebaikan dia kat mana. Sama ada dalam bab ekonomi, sama ada dalam bab politik, dalam bab sosial, dalam bab makan jilat tangan. Kita tengok orang jilat tangan ni tak cukup makan ke apa? Kita mempelekehkannya. Ingat ini sunnah Nabi. Rasulullah menjilat jarinya dan menyuruh sahabat menjilat jari masing-masing. Maka itu sunnah. Tiba kita pelekeh tengok. Tuan-tuan KFC dah kaya dah dengan slogan sehingga menjilat jari. Kaya dia, bilioner dia. Sehingga menjilat jari. Ya, sunnah Nabi. Dia komersialkan. Tiba kita orang Islam yang tahu benda kita pula. Sampai lapar, sampai jilat jari macam tak cukup. Tengok ni pula jilat sudu pula. Yang ni jilat pinggang. Itu semua sunnah. Kadang-kadang Rasulullah menyuruh menjilat pinggang tu. Tiba-tiba tu dapat ke apa nama elang Maggi pula, jilat mangkuk. Dia pula kaya Maggi. Kata sunnah ini benda baik.
Tuan-tuan tak faham lagi, jangan persendakan dia sebab kita tak sampai ilmu lagi tu. Setiap kali kita pelakir benda yang Nabi buat, berarti ilmu kita belum sampai. Kalau kita dah sampai ilmu nescaya kita akan memuliakan. Kita tengok orang jilat jari, oh orang pun buat kajian bagus jilat jari, enzim kat jari boleh menyebabkan mudah penghadapan bla-bla. Oh baru kita nak kagum selepas dia orang cerita tentang penemuan itu, penemuan ini. Tuan-tuan, ini Rasulullah yang buat. Sebab tu kita boleh baca dia, Rasulullah buat, kita dah kagum dari awal dah. Ini Rasulullah. Petunjuk Nabi SAW. Baik cara berpakaian, baik cara Rasulullah duduk, baik cara Rasulullah makan. Ini ialah sunnah Rasulullah yang agung. Ia datang daripada Allah yang membimbing Rasulullah. Kita patut rasa bertuah. Kita orang Islam diajar satu persatu. Cara masuk tandas, kiri, keluar, kanan. Takkan nak tunggu kajian sains, oh rupanya bagus masuk kiri sebab begini. Nak tunggu kajian sains tu kan? Boleh kita nak kagum dengan apa yang Rasulullah buat. Bila Nabi ajar kita makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Apakah kita nak tunggu kajian sains yang mengatakan, oh tangan kiri ni terdedah dengan kotoran bla-bla. Oh, baru kita kata hebat sunnah, hebat sunnah. Tetapi kita mengenali Rasulullah dengan iman, bukan dengan kajian. Tuan-tuan, kita kenal Rasulullah dengan iman, bukan kajian. Bukan tunggu kajian, oh baru nampak hebat Islam. Tak, Rasulullah itu Rasulullah. Maka apa yang Nabi buat pasti hebat. Syariat itu pasti agung. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, tuan-tuan diam. Sampai tuan-tuan satu hari nanti faham. Kalau tak boleh, saya rasa macam tak faham lagi. Diam sudah, duduk diam-diam. Belajar lagi. Sampailah kita faham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.